Bab 8 pemodelan matematik. Okey. Bab ni adalah bab yang terbaru dalam silibus KSSM. Okey. Jadi apa tu pemodelan matematik? Pemodelan matematik ni, okey, kita nak menerangkan apa itu pemodelan adalah suatu perwakilan. Kamu boleh tengok pada muka surat 228. Model matematik adalah suatu perwakilan bagi satu sistem atau senario yang digunakan untuk memperoleh kefahaman secara kualitatif atau kuantitatif bagi masalah dunia. Gelak terus awak bila cakap masalah dunia sebenar, serta meramalkan perlakuan masa depan. Okey, dalam model matematik, okey, kita ada komponen penting ini. Okey, sebanyak 6. Yang pertama, surat 229 dulu ya, buka buku teks. Yang pertama, kita akan mengenal pasti dan mendefinisikan masalah. Tahu dulu masalah apa? Okey, kita nak kenal pasti. Yang kedua, kita akan membuat andaian dan mengenal pasti pemboleh ubah. Maksudnya, apakah masalah kita akan selesaikanlah. Okey. Yang ketiga, selepas kita dah buat andaian, kita akan aplikasikan matematik untuk menyelesaikan masalah. Maksudnya, untuk pemodelan matematik ni, dia boleh jadi mana-mana sahaja penyelesaian masalah yang telah kita belajar dari tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Apa-apa sahaja. Okey. Yang keempat, menentu sah dan mentafsir penyelesaian dalam konteks masalah berkenaan. Yang kelima, menentu sah tu maksudnya kita tengok betul ke tak betul ke penyelesaian kita tu. Yang kelima, kita akan memurnikan model matematik kita. Dan yang seterusnya, melaporkan dapatan tu maksudnya kita buat kita punya penyelesaian masalah kita. Okey, jadi inilah proses pemodelan dia. Okey. Yang pertama, masalah dunia sebenar. Mengenal pasti definisi masalah, buat andaian, mengenal pasti pemboleh ubah, mengaplikasi, menentu sah, memurnikan, ulang jika perlu. Maksudnya, waktu kamu tengok sama ada penyelesaian kamu tu betul atau tidak dan melaporkan dapatan. Okey, mari kita lihat pada yang pertama ni, masalah dunia sebenar. Pasar raya terletak jauh dari rumah anda mungkin menjual sekambit beras 10 kilo dengan harga yang lebih rendah daripada pasar raya yang berdekatan dengan rumah anda. Ni selalu kita tengok promosi-promosi. Kamu kan bakal suri rumah. Kena tahulah ni. Okay? Adakah berbaloi jika anda memandu ke pasar raya terletak lebih jauh dari rumah untuk membeli 2 kampit beras 10 kilo yang lebih murah? Okey. Kalau kita nak beli beras, kita tengok harga dululah kan. Okay. Sekarang ni situasi kita ada 2 pasar raya. Pasar raya berdekatan dengan kita jual harga biasalah. Okey. Manakala pasar raya biasalah yang yang jauh daripada kita jual murah. Contoh ni beras Okey. Berbaloi ke tak berbaloi? Kita kena tengoklah yang ni. Nak tengok apa? Daripada segi kos. Kenapa? Sebab kalau dia jauh, maksudnya kena, kalau naik kereta atau naik motor atau naik apa-apa saja, Grab ke apa ke, kos yang terlibat. Berbaloi ke tak berbaloi? Okey. Jadi kalau kita tengok di sini, nak mengenal pasti dan mendefinisi masalah dahulu, harga sekampit beras 10 kilo dan kos petrol. Ini yang dua ni lah. Okey, saya tak katalah kos apa, tol lah apa semua tu lagi. Ini selalunya lah. Okey, kedudukan 2 buah pasar raya yang jaraknya masing-masing dari rumah adalah berbeza. Cari maklumat, misalnya harga sekampit beras di 2 buah pasar raya berkenaan, jarak setiap pasar raya dari rumah, harga petrol semasa, banyak kena tahu tu. Kadar penggunaan petrol kereta dan sebagainya. Ni kita kena buat andaian yang pertama. Mungkin rumah kita, pasar raya A berdekatan dengan rumah kita. Pasar raya B pula
yang jauh dan juga memberikan harga yang murah. Okey. Jadi kita akan mengenal pasti pemulihan terlibat. Yang pertama, jarak antara pasaraya A dengan pasaraya B. P1 pula adalah harga sekampit beras. P2 harga sekampit beras di pasaraya B. M kadar penggunaan petrol. N bilangan beras yang kamu nak beli. H harga petrol. S beza harga. T beza kos petrol. Oh, banyaknya nak kena tahu ni cikgu. Pembeli ubah ni kena kenal pasti. Jadi bagaimana kita nak aplikasikan matematik untuk menyelesaikan masalah? Mari kita tengok. Harga pasaraya A RM25.95. Pasaraya B RM23.99. Berapa beza tu? Tolak. Berapa beza? RM25.95 tolak RM23. Okey, RM2.95. Kalau dia beli dekat pasaraya A 2 bungkus ataupun 2 kampit, harga dia bayar RM51.90. Pasaraya B yang jauh tu dia kena bayar RM47.98. Jadi maksudnya dia jimat RM3.92 untuk 2 kampit. Okey, tapi dia jimat dari 2 kampit. Tapi dia kena apa? Kos petrol dia kena tambah lah. Sebab jauh. Okey, mari kita tengok. Katakan jarak antara pasaraya A dengan pasaraya B 6 km. Kadar penggunaan petrol sebuah kereta lebih kurang 17.6 km per liter. Harga petrol semasa yang ini dia bagi RM2.08. Jadi petrol yang diperlukan untuk 6 km adalah 0.341 liter. Maksudnya bagi perjalanan pergi dan balik dia akan membayar RM1.42 untuk kos petrol. Kalau kamu lihat dekat sini, kita nak banding beza. Dia untung RM3.92. Dia kena bayar petrol RM1.42. Adakah dia masih untung? Ya, dia masih lagi untung RM2.50 apabila membeli 2 kampit beras. Nampak tak? RM2.50 je. Cikgu, masa lagi. Masa tak masuk dalam ni. Masa itu mas. Okey, tak masuk dalam sini. Okey. Jadi, yang ni yang kamu kena tahu. Model matematik. Ini model matematik lah. Okey, jika S lebih besar, S ni maksudnya kita punya apa tadi, harga. Beza harga antara kita punya apa panggil? S tadi dia bagi tahu yang S besar ni. Ni beza harga bagi membeli 10 kilo ni. S ni. S besar. Yang S kecil tadi tu jarak. Okey. T pula dekat sini dia bagi tahu apa? Beza petrol. Kalau beza harga lebih besar daripada beza petrol, jadi berbaloi dia pergi. Nampak? Maka lebih jimat untuk membeli beras di pasaraya B. Tapi jika S kita lebih kecil dari T, maksudnya harga petrol lebih besar, maka tidak seharusnya kita pergi ke pasaraya B. Jadi bila kita kira dekat sini, kamu tengok pengiraan S kita untuk beza harga RM3.92, untuk beza petrol RM1.42, maka oleh sebab S lebih besar dari T, maka lebih jimat untuk membeli beras di pasaraya B. Jadi daripada model matematik ni, ini yang awak boleh buat. Jika semua pembeli ubah dikekalkan sejauh manakah jarak kedudukan pasaraya B adalah optimum, wajar untuk ni jika kita punya lebih besar daripada 16.6 km jarak dia. Lebih kurang, lebih kurang dari 16.6 boleh kita beli. Lepas tu harga pula untuk pasaraya B tu tak kurang. Adalah kurang daripada RM25.24, maka perjalanan adalah berbaloi. Jadi model matematik kita boleh gunakan untuk menentukan sama ada kita boleh pergi ke
Pasar AB untuk membeli beras. Oh. Beli beras je pun Okey. Jadi tolong lihat pada buku nilam sekarang. Okey. Muka surat 189. Kita nak lengkapkan proses pemodelan matematik berikut. Okey, kita mula. Yang pertama apa tadi? Awak boleh tengok balik. Ya, kita tengok balik pada buku teks di sini. Muka surat berapa ni? 230. Itulah jawapan dia tu. Okey, yang pertama kita akan buat apa? Mengenal pasti. Tengok pada muka surat 230. Mengenal pasti dan mendefinisikan masalah. Yang kedua, apa kita kena buat? Membuat andaian dan mengenal pasti pemboleh ubah. Okey. Seterusnya, yang ketiga. Apa perlu kita buat? Yang ketiga. Apa? Dia punya proses dia yang ketiga. Mengaplikasi. Mengaplikasikan matematik. Okey, yang keempat, apa kita perlu buat? Panjang dia punya tu. Menentusahkan dan mentafsir. Okey. Mentafsir penyelesaian lah. Okey, kalau panjang tu dalam konteks masalah berkenaan. Okey. Yang kelima. Ini yang penting ni. Kita kena buat apa? Memurnikan. Okey, seterusnya kita akan buat pemurnian atau kita akan memurnikan model matematik. Okey. Waktu kita nak memurni tu kan, kita nak tengoklah. Kalau dia perlu murnikan, kita kena ulang baliklah. Ya tu. Kalau tak perlulah, maksudnya kita dah selesai, kita akan buat apa? Kita akan melaporkan dapatan dan tamat. Ini untuk proses pemodelan matematik nombor 1. Okey. Tadi kita bincang contoh sekejap ya.